Okey. Sesi yang terakhir kita ada cakap tentang carta kebarangkalan hujung atas. Alright. Kita dah belajar cara nak menggunakannya. Kita dah guna pun sedikit beberapa contoh dah sebenarnya. Okey, contohnya ni probability kebarangkalian untuk Z lebih daripada 0.445 kita guna ke semua di row paling atas dan yang paling tepi sekali. Jadi 0.453 0.453 kita ambil sini 0.4, kemudian tempat perpuluhan yang kedua 5 dan tempat perpuluhan yang ketiga nombor 3 sini. Jadi dia jadi dapat 0.3264 tolak 0.0011. Jadi dapat 0.353. Ini review sekali, review saja ya apa yang kita dah buat minggu lepas. Sesi yang lepas. Okey. Alright, kita dah tengok contoh, kita dah go through 3 contoh. Okey, yang first one ni straightforward. Dia nak Z lebih daripada 0.235. Jadi kita keep track 0.2, 3 dan 5. So dapatlah 0.409 tolak 0.4019. Jadi dapatlah 0.471. Ini untuk masalah yang paling senang lah. Untuk carta yang sebegini. Sebab memang carta ni dia menunjukkan bahagian kanan saja. Bahagian kanan daripada lengkuk, garis lengkuk taburan normal PY ni. Hanya belah kanan saja, belah kiri dia tak bagi. Untuk Z lebih daripada K saja, Z lebih daripada je, kurang daripada tidak ada. Tidak diberi oleh jadual. Jadi kita kena manipulate sendiri. Alright, kita tengok contoh kedua. Yang ini contoh yang kurang daripada iaitu P Z kurang daripada negatif. Kalau kurang dari negatif maknanya di sebelah kiri. Dah masuk rekod. Mana dia? Okay, Assalamualaikum Akil. Assalamualaikum. Okay, kita dah start dah. Tapi tak banyak tinggal lah sebab kita nak recap apa yang kita buat sesi yang lepas. Okay, contoh yang kedua ni. Dia nak cari kebarangkalian Z kurang daripada negatif nombor. Kalau negatif nombor saja bermakna di sebelah kiri daripada garis lengkung. Bahagian sebelah kiri. Macam ni lah. Maknanya dia nak kurang daripada negatif 2.122. Jadi kawasan yang berlorek. Saya lorikkan biru sini. Disebabkan dalam carta tu tidak ada untuk kawasan sebelah kiri. Dia bagi sebelah kanan saja. Jadi kita tengok kawasan yang equivalent untuk sebelah kanan. Disebabkan garis lengkung ni memang betul-betul simetri. Jadi kita positifkan mana yang negatif tadi tu. Negatif 2.122, kita cari 2.122. Itu nilai positif. Dan cari nilai yang lebih. P Z lebih daripada 2.122. Menggunakan jadual 2.122. Kita dapat 0.0170 tolak 0.001. Jadi kita dapatlah. Yang ketiga, dia akan jadi lebih mencabar lagi. Yang ketiga ni, dia nak kawasan PZ lebih daripada negatif. Negatif nombor juga. Bermakna negatif tu di sebelah kiri garis lengkung. Di sebelah kiri paksi Y. Di sebelah kiri paksi Y. Tetapi dia nak nilai yang lebih. Jadi maksudnya dia akan dapat kawasan berlorek di sini. Dan sekali lagi, dalam carta kita tidak ada reference untuk kawasan yang melebihi 0.5. Dia hanya bagi separuh saja, 0.5 dan nilai yang lebih kecil saja. Yang lebih besar daripada 0.5 ni tak ada pun dalam dia. Jadi kita kena guna kebijaksanaan kita. Sebab dia melebihi 0.5. Kita kena cari kawasan, kita kena positifkan negatif 1.239 tu jadi positif. Dan kita carikan nilai Z lebih daripada 1.239. Tetapi itu bukan kawasan yang kita nak. Kita nak kawasan yang sebelah kiri dia. Jadi kita ambil satu, keseluruhan dia. Satu tolak yang sebelah kanan ni. So, kita dapatlah satu tolak. Yang sebelah kanan tu apa dia? Kita tengok jadual. 1.2, 3, 9. Jadi, dalam kurungan 0.1093 tolak 0.0017. Jadi dapatlah nilai yang melebihi 0.5 iaitu 0.8924. Okey, di sini kita
kita yang sesi yang terakhir sampai ke sini saja. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, contoh berikutnya lain sikit. Nombor positif, 2/453, tapi dia nak kurang daripada Z, kurang daripada 3. Jadi kita pertama sekali kita carikan di mana garisnya lebih kurang. Jadi disebabkan nombor dia positif, dia berada di sebelah kanan. Sebelah kanan part CY. Jadi lebih kurang kat sini lah. 2/453. Tetapi dia nak nilai yang kurang daripada. Okey, bermakna dia nak kawasan lorekan di sebelah kiri garis tu. Dia nak sebelah sini. Dan sekali lagi carta kita memang tak ada kawasan sebelah kiri. Dia ada sebelah kanan saja. Yang kita boleh buat, kita cari yang sebelah kanan. Kita cari ke situ, iaitu 2.453 juga. Kita cari yang kanan. Kemudian kita tolakkan dia daripada keseluruhan, iaitu 1. Jadi ini adalah sama juga dengan 1 tolak ini. Jadi kita tengoklah. Di mana nilai dia? 2.4. Kita tengok 2.4 kat sini. 5 dekat sini. Jadi kita tengok intersection dia. Jadi nilai dia ni. Dan 3. Jadi kita kena tolak. Kita kena tolak 0.0006. Jadi cara nak selesaikan dia ialah sama dengan 1. Sebab kita nak tolak 1 dulu. Tolak dalam kurungan 0.00714. Dapat daripada sini. Tolak 0.0006. 4 titik perpuluhan. 4 titik perpuluhan. Jadi kita guna calculator from here. Okey, di sini calculator. Alright, jadi 1 tolak 0.00714. Kemudian kita kena tolak, tapi disebabkan ini dalam kurungan, jadi saya guna campur. Tolak dengan tolak dia jadi campur, jadi 0.0006. So dia jadi 0.99346. Ada 5 titik perpuluhan, jadi kita boleh bundarkan kepada 4 titik perpuluhan lah. Okey lah tu. 0.99346. Jadi kita buat 35 lah. So ini dah pun dah okey dah. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, pastikan boleh faham sebab lepas ni kita ada latihan kendiri. Kita ada banyak lagi contoh ni sebelum kita buat latihan kendiri. Hopefully korang boleh faham dan boleh buat sendiri lepas ni. Alright, next contoh yang berikutnya. Soalan E. Kali ni dia bagi julat di antara 0 dan 1.236. Bermakna nilai dia masih positif di sini. Maknanya dia somewhere here lah. Okay, 1.236. Dan dia nak di antara 0. Bermakna kawasan ini saja. Kawasan itu saja. Tadi apa yang kita boleh cari? Kita cari juga kawasan yang lebih. Sebab dia tak ada kawasan yang kurang daripada Z. Dia bagi kawasan yang lebih daripada Z. Tadi 1.236. Okay, kawasan yang lorik ini kita boleh dapat daripada carta tu. Tetapi sebelah kiri tak boleh. Jadi apa yang kita ambil? Kita ambil separuh kat sini. Kita kena cerdik sikit lah. Bila nak cari kawasan-kawasan tertentu tu. Ini adalah bersamaan dengan 0.5 tolak whatever yang dia dapat ke sini. Tolak P Z lebih daripada 1.236. Kita tengok situ. So kita carilah nilai dia. 1.2 3. Okey, sampai situlah. Okey, sampai sini. Kemudian 6. Maknanya di sini. Bermakna jawapan dia ialah 0.5
tolak dalam kurungan iaitu 0.1093 iaitu nilai yang kita dapat di sini, tolak 0.0011 yang kita dapat di sini. Alright, jadi guna kalkulator. 0.5 tolak 0.1093. Dan campur, walaupun di sini tolak sebab dia dua kali tolak, jadi saya jadi campur lah. 0.0011. Ada silap. Silap kat mana tu? Saya buat sekali lagi. 0.5 tolak 0.1093. Campur titik 0011. Okay, this should be right this time. Dari jawapan ni 0.3981. Allah, silap. (0.3918). Jadi itu jawapan dia. Ada persoalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Jelas, cikgu. Okay, jelas kan? Alhamdulillah. Teruskan. Alright. Kita tengok contoh-contoh kita menjadi lebih mencabar. Okay. Kita ada range, kita ada julat di antara nombor negatif kepada nombor positif. Kita agak-agak lah. Okay, di sini nombor negatif dia. Negatif 0.461. Dan ini negatifnya. 1.868. Jadi ini dia kawasan dia nak. Jadi kita kena cerdik lah. Okey, kalau kita nak kawasan itu, apa kita perlu buat? Kita positifkan yang mana yang negatif tu. Jadi kita ambil kawasan ini. Yang negatif 0.461 jadi positif lah. 0.461 iaitu kawasan ini. Ini maksudnya ialah PZ lebih daripada 0.461. Kemudian kita ambil satu lagi iaitu 1.868. Okey. Ini adalah PZ lebih daripada 1.868 dan kita tolak daripada satu. Ini untuk keseluruhan dia. Jadi kita nak jawapan ini. 1 tolak Z lebih 461 tolak lagi dengan Z 1868. Jadi kita carilah jawapan dia. 1 tolak apa? Okey, kita cari 0461 ya. 0461 6 dekat sini dan 1 ni dia. Alright. Dia jadi complicated sikit lah 0.3228 tolak 0.0004. Okey. Itu jawapan untuk ini Z lebih daripada 0461. Kemudian kita tolak lagi satu. Iaitu Z lebih daripada 1.868. 1.86 maknanya di sinilah. Dan 8 maknanya di sini. Alright. So jadi 0.0314 tolak 0.0006. Alright. Kita kira kan guna kalkulator. Alright. 1 tolak 0.3228 tambah 0.0004 tolak 0.0314 tambah 0.0006. So jawapan dia 0.6468. Ya, right. 0.6468.
Kalau ada yang tak pasti tolong tanya ya. Kita ada 2 lagi contoh nak go through. Kalau tak ada soalan saya teruskan. Tak ada soalan, Cik. Okay. Next. Dia makin lama dia makin menjadi lebih tough Sekarang ni ada lambang modulus. Okay, modulus ni maksudnya Z ni kalau negatif pun dipositifkan. Ini sama dengan maksud dia P adalah negatif 2.063 kurang daripada Z kurang daripada 2.063. Yang ini adalah perkara yang pertama korang kena faham maksudnya tu. Tak betul. Ini saya pun silap dah ni. Tak betul. Sebab dia kata lebih. Dia tulis sini lebih. Dia kata lebih situ. Bukannya kurang. Jadi lebih maknanya kita ambil kawasan sini. Ini adalah 2.063 dan kita juga ambil kawasan yang negatif dengan dia. Negatif 2.063. Ini maksudnya dia minta P Z kurang daripada negatif 2.063. Kita campurkan dengan P Z lebih daripada 2.063. Yang ni perkara pertama korang kena faham. Boleh tak korang make sense dengan statement ini? Yang tu saya nak tanya dulu. Pastikan korang boleh faham kenapa dia jadi gitu. Saya pening, Cik. Dia pening sikit kan. Okay, kita tengok betul-betul Saya rasa part yang sebelah kanan ni tak ada masalah. Part yang sebelah kanan ni tak ada masalah sebab dia kata Z lebih daripada 2.063. Tapi masalahnya Z ni can be negative as well. Tak? Sebab dia menilai modulus. Nilai dia modulus bermakna dia boleh jadi lebih besar daripada 2.063. Dia boleh jadi lebih kecil sikit. Imagine sekiranya Z tu negatif. Imagine kalau Z tu nilainya negatif. Negatif Z tu kena besar daripada 2.063. Ataupun saya cakap macam ni lah. Macam mana boleh? Nak cerita ni complicated sikit Katakanlah saya kata negatif Z. Negatif Z ni mesti lebih daripada 2.063. Kalau saya buangkan tanda modulus dia. Okey. Kalaulah Z ni, negatif Z ni lebih daripada 2.063, bermakna Z mestilah kurang daripada negatif 2.063. Itu dia. Sekarang ni kita tukarkan, kita negatifkan dia. Apabila kita negatifkan dia, kita negatifkan kedua-dua belah daripada tanda lebih juga ni. Kita negatifkan kedua-dua belah. Dan dia punya tanda akan bertukar menjadi daripada lebih juga menjadi kurang juga. Kurang daripada negatif 2.063. Ini confusing sikit ni. Tapi korang kena fikir dalam sikit. Alright. Sebab Z ni dia boleh jadi negatif, dia boleh jadi positif. Sebab ada modulus. Pening lagi? Faham ya? Hopefully boleh faham. Kalau tak faham nanti cuba fikir lagi sebelah kelas ni. Fikir balik apa point yang saya cuba bagi tahu ni. Alright? Okay, maksudnya apa? Kalaulah dia nak dua kawasan berlorik sini, maknanya kita cari satu saja sudahlah. Kita cari satu saja, iaitu disebabkan luas di sini dan luas di sini sama. Sama luas dia sebab dia simetri kan? Kita cari satu saja iaitu 2.063. Kita darab 2 sudahlah. Yang belah sini saya tak payah guna. Maknanya kita ambil satu kawasan kita darab 2.
Okey, maknanya 2.063. 2.0 6 kat sini, maknanya nilai ni 3, maknanya 1. Alright. So, ini bermaksud alhamdulillah. Ini bermaksud 0.0197 tolak 0.0001 darab dengan 2, iaitu okey, tolak satu tu mudah sajalah. 0.019 jadi 196 lah 7 tak payah tulis lah sebab tolak 1 ya. Okey, darab dengan 2. Dapatlah 0.0392. Okey, boleh faham ni? Faham juga. Faham juga. Alright. Contoh yang terakhir sebelum kita buat latihan. Okay, latihan this should be interesting ya. Kalau ada mana-mana yang korang belum faham nanti, semuanya akan dipaksa untuk faham, untuk menjawab soalan. Alright. Ini masih ada modulus lagi. Dia nak Z modulus, tapi kali ni dia kurang daripada. Okey, kalau nak dia kurang daripada tu maksudnya apa? Ini susah sikit ni. Okey, maksudnya ada dua perkara lah. Satu, sekiranya Z tu naik positif, iaitu P Z betul-betul kurang. Z ni tak ada modulus 1.763 3 tu. Dan satu lagi P. Okey, kalau Z tu negatif. Kalau Z tu negatif, maknanya negatif Z kurang daripada 1.763. Alright. Kita nak ubahkan tanda negatif tu supaya dia jadi Z tu jadi positif. So, tanda kurang tu kena tukar tadi besar daripada negatif 1.763. Jadi dia kawasan yang bertindan. Ini tindan ni apa maksud dia? Dalam set, topik set, maknanya P Z lebih daripada apa 2 kali P ni? Z lebih daripada negatif 1.763, ataupun dengan cara yang lebih mudah kita combinekan dia sebab dia kawasan tu bertindan. Tempat tu bertindan 1.763, satu lagi kawasan negatif 1.763, kawasan bertindan. Satu tu dia kata Z lebih daripada dekat sini lah. Kemudian dia kata kurang daripada 1.7, maknanya dia di antara dua garisan ini. Itu maksud dia. Perkara ini korang kena betul-betul faham, kena betul-betul fikir nanti bila nak menjawab soalan. Takut salah faham, tersilap buat expression, nanti korang tak dapat jawapan. Jadi kita combine kan dia jadi macam ni lah. Negatif 1.763 kurang daripada Z kurang daripada 1.763. Itu maksud dia. Kita akan cari jawapan dia. Macam mana nak cari kawasan tu? Kita boleh macam ni. Kita boleh cari nilai 1.763. Kita tengok kawasan yang lebih daripada tu. Okey. Kawasan yang lebih daripada tu iaitu ini adalah P Z lebih daripada 1.763. Kita ambil kita ambil, ada dua cara sebenarnya. Saya tunjuk cara yang pertama lah. Kita ambil kesemuanya, iaitu bersama dengan 1 tolak. Dia tolak ini darab 2.
Sebab apa dia nak dapatkan kawasan yang sebelah ni juga. Dia nak cari kawasan tu juga. Jadi kita darat 2 lah. Sebab kawasan 2 kiri dan kanan tu serupa. Sama jawapan dia. So, 1 tolak 2 darat berapa? Itu kita tengok. 2 darat 1.7 6. Okey, jadi kat sini lah. 3 tolak 0.0003. Macam tu. Jadi 0.0392 tolak 0.0003. Kalau kita bubuh dengan kalkulator, this should be, kita dapat jawapan lah. 1 tolak 2 darab kurungan 0.0392 tolak kali ni saya tak guna campur sebab saya bubuh enclose dalam kurungan 0.003 tutup kurungan. So jawapan dia 0.9222. 0.9222 dapat jawapan dia dah. Okey, boleh ikut tak tu sebelum kita pergi latihan? Ada bukan latihan, ada contoh lagi. Masya-Allah, ada 6 contoh lagi. Boleh ikut tak Safa? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Boleh Alright, good. Alright. Okay, contoh 19 ni saya takut kalau saya buat contoh 19 ni korang lupa contoh 18. Mungkin sebelum masuk contoh 19 saya cari solo jawapan yang berkaitan dengan contoh 18 tu. Risau korang jadi confused nanti. Saya pergi masuk latihan dulu. Saya cari dulu latihan yang berkenaan. Ya ini contoh 20. Banyak contoh. Ya, saya tengok dulu soalan di mana satu saya nak buat dulu. Wow. Alright. Nombor 1 ni you are not ready yet. Soalan ni belum ready lagi. Saya tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni berkait rapat dengan contoh yang saya baru cerita tadi. Okey, korang ada tak jadual carta tu depan mata korang? Korang ada tak print kan dia ataupun boleh display pada skrin? Ada cikgu. Ada siapa yang tidak ada? Siapa yang jawab tadi tu? Yang ada tadi? Amar. Tadi Amar jawab cikgu. Amar. Okey, selain daripada Amar, siapa yang ada print carta tu? Jadual tu? Saya ada. Saya ada cikgu. Kami ada cikgu. Alright. Semua ada. Very good. So, you are ready Hopefully korang reti guna cara nak guna jadual tu. So, kita buat nombor 2 dululah. Nombor 2 A dulu Kita buat A dulu. Okey, salinkan dia punya soalannya. P Z kurang daripada 0.538. Nak membantukan sedikit, cuba lukiskan bagaimana dia punya bentuk bentuk curve lah. Lukiskan bentuk curve dia, bentuk garis lengkung dia, kat mana kawasan yang berlorek tu. Cuba buat tu. Bila kita lukiskan dia lebih jelas sikit lah untuk berfikir apa kita nak cari. Nilai ni negatif. Maknanya negatif 0.5. Maknanya dia sebelah sini lebih kurang. Okey, yang seterusnya saya serahkan pada korang semua untuk fikirkan jawapan dia. Dah cikgu. Dapat apa tu?
0.7046. Okey, 0.7046. Siapa tu? Ulia. Ulia. Okey, Ulia dapat ni. Ulia boleh cuba soalan B, tengok yang lain macam mana? Dapat sama cikgu. Cikgu, saya pun dapat sama dengan Ulia cikgu. Pakcik. Siapa lagi yang tak dapat tu? Tak siapa dah. Semua dah dapat cikgu. Semua dapat dah? Okay, good. Dapat, Alright, good. So, dia nak cari kawasan ini. Very good Alright, dia nak cari kawasan ini. Maknanya satu kena tolak PZ lebih daripada 0.538. Jadi, kalau tengok jadual tu, dapatlah satu tolak 0.2981 tolak 0.0027. Jadi dapatlah 0.7046. Alright, good. Soalan B pula. Soalan B. Soalan B saya buat kat sini. P negatif 2.1 Z 1.2. Sebelahkan dia. Alright. Dah cikgu. Dapat apa? Dapat 0.867. 0.867. 67. Siapa tu? Ulia. Ulia. Okey, yang lain macam mana? Kejap cikgu. Ulia buat C Saya dapat sama cikgu. Dapat sama. Siapa tu? Megat. Megat dengan Ulia dapat sama 0.867. Okey, Megat buat C Cikgu, saya pun dapat sama cikgu. Siapa tu? Akil cikgu. Akil. Amar? Belum cikgu. Belum lagi? Okey, Akil buat C C dah. C dah. Dapat apa tu? 0.3358. Okey. Ulia Ulia buat D Cuba lukis curve dia supaya kau boleh faham apa benda nak buat. Sebab kau boleh dapat plan dia. Cikgu, yang soalan B saya dapat dah cikgu. Dapat sama ke? Sama cikgu. Sama, okay, good. Betul lah tu. Saya tuliskan dia punya penyelesaian dia lah. Negatif 0.253 dan negatif 1.52. Okey, macam mana dapat tu? Cuba fikir logik macam mana dapat kawasan lorik tu. Ulia buat D.
Lukiskan. Lakarkan. Tak perlu tepat sangat asalkan membantu. Lukisan buruk pun tak apa. Nanti pemeriksa kertas periksa dia tak tengok gambar rekaran ni. Ini hanya membantu kita saja. Fikir logik ya. Megat dapat C, Megat? Saya terpening cikgu. Cuba tengok gambar rajah ni lah. Macam mana dah dapat kawasan tu? Dia di antara dua kawasan tu je. Negatif 2.53 dengan negatif 1.52. Macam mana cara dapat? Fikir logik sikit. Kita kena translatekan semuanya sebelah kanan. D dah dapat je. Terus bawah semua satu. D dapat dah? 0.4764. 0.4764. Okay. Cikgu, yang C tadi tu kena tukar sebelah kanan cikgu. Semua kena tukar sebelah kanan sebab dia punya kawasan balorik dia sebelah kiri kan. Jadual tu mana di sebelah kanan, di mana sebelah kiri, semua sebelah kanan. Jadi kita kena pandai-pandai macam mana nak translate dia. Cikgu, Ya. saya tak tukar tapi saya terus jadikan positif. Jadikan positif. Dapat apa jawapan dia? Yang C tu. Ya. Dapat tu lah 0.3358. Okey lah. Dia kalau ikut logiknya macam ni lah. Siapa yang jawab C tadi tu? Saya Ulia. Siapa? Ulia? Oh, Ulia. I see. Kalau ikut logik, okay, kita ambil yang negatif, kita positifkan dia saja. Ini 2 pula dah. 0.253. Kalau kita ambil Allahuakbar 0.253, kita akan dapat kawasan keseluruhan ni sebelah kanan dia. Tapi kita kena cut somewhere dekat sini kita kena cut keluar. Yang merah tu kita kena buang. Maksud dia apa? Allahuakbar. Tersilap. Maknanya okey balik. Maknanya kita kena tolak lah kawasan satu lagi tu. Kawasan yang belah situ tu kena tolak. Tolakkan dia. Itu adalah 1.52. Jadi kita kata P Z lebih daripada 0.253. Kita cari itu dulu. Kemudian kita tolak P Z lebih daripada 1.53 pula. 52. Dapatlah jawapannya. Kena fikir sikit lah. Jadi ini 0.4001 tolak 0.0643. Cari nilai itu saja. Okey, boleh faham? Cuba buat. Pasti dapat. Boleh faham ke, Megat? Boleh faham cikgu. Kalau dah siap C, tolong buat D pula. Ulia dah dapat jawapan dah. Soalan C macam ni, semua orang dah lepas ke soalan C? Dapat cikgu. Lepas dah Sudah cikgu. Sudah Okey, buat D pula Kalau dah dapat D, bagi tahu saya jawapan dia. Dia nak antara 0 dan 1.984. Macam mana nak buat? 0.5 tolak 0.5. 2 sebelah. Yes, betul. Dia nak kawasan ini.
penjelasan itu. Jadi kita tolaklah dengan Z yang lebih daripada 1.984. So 0.5 tolak. Cari saja dalam jadual tu, dalam carta tu. Saya dapat nilai yang sedikit je berbeza daripada Olia. 0.0237 sebab Olia mungkin dapat yang ini 6 lah kan. Sebab dia ada 2, dia tak dapat tepat-tepat kan. Nilai tu tak dapat yang tepat-tepat. Mungkin cuba tengok jadual balik. Saya pun dah tutup jadual dia. Saya dapat 7 lah kat sini. Cuba cek balik dalam jadual dapat berapa kat sini. Dapat berapa nilai dia? Z 1.984. .0237. Itulah. 0.0 0.02 0.0 pula. 1.9 salah. 1.984. 4 tolak 2. Jadi 7 lah. Jadi 7. Jadi jawapan dia ialah 0.4763. Itu jawapan dia. Alright. Semua dapat soalan jawapan D? Dapat you. Okey, ada persoalan tak kat sini? Kalau tak ada, saya nak kembali kepada contoh yang kita tinggalkan tadi. Okey Okey, so korang dah, dah hati dah guna jadual tu. Very good. Jadi saya nak teruskan ke contoh 19. Okey, contoh 19 ni kita guna jadual tu juga, tetapi dia punya proses dia reverse, terbalik. Alright. Masa kita selesaikan soalan nombor 2 tadi, kita cari nilai Z. Kita cari nilai Z dekat sini dengan dekat lorong kolom sebelah kiri sekali. Tetapi untuk contoh 19 kita tengok kawasan di dalam. Dan kita translatekan nilai Z. Kita tak tahu nilai Z sekarang ni, tetapi nilai kebarangkalian tu diberi. Kita carikan nilai Z tu pula. Itu dia punya challenge dia terbalik. Yang 4 ini dia lebih kalut sikit lah daripada yang latihan nombor 2 tadi tu. Dia kalut sedikit yang ni. Alright. Anyhow, kita tengok ya. Contoh 19 ada 6 soalan. Kita tengok satu persatu. Nombor A. Okay. A dia kata apa? Dia kata P Z lebih daripada A. Okey, lebih daripada A dan nilainya kebarangkalian dia adalah 0.3851. Jadi kita kena tengok dalam dia. 0.3851 ada tak? 3851 tidak ada. 0.3851 tak ada, tetapi ini yang paling hampir dan yang lebih. Dia ada 2 lah. 0.3821 dan 0.3859. Kita kena cari nilai yang lebih daripada yang diberi dalam soalan tu, sebab kita nak tolak sesuatu dari sini. Okey. Jadi kita ambil yang ini ya. Yang pertama, yang belah kiri ni kita tak boleh ambil. Sebab 0.3821 kita kena campur untuk mendapatkan 0.3851. Tapi untuk ruang belah kanan sekali ni adalah ruang tolak. Jadi kita tak kena cari nilai yang lebih sedikit. Lebih sedikit saja. 0.3859 kena tolak 8 lah. 59 tolak 8 kat sini lah. Jadilah 0.3859. Bermakna cara penyelesaian dia ini adalah bersamaan 0.3859 tolak 0.0002. Bermakna A ialah berapa? Bermakna A ialah, okey, kalau saya lukis kawasan ni, ini dia kawasan dia. Ini A. Ini kawasan yang dia berikan tu. Iaitu 0.3851. Nilai A nya berapa?
Kita tengok di sinilah 0.292. 0.292 itulah jawapan dia. 0.292. Jadi kita dapat dah. Alright. Boleh faham tak soalan A ni? Oi. Boleh? Faham juga. Faham? Good. Ada yang siapa yang tak faham? Tak ada kalau tak faham. Cikgu. Apa dia? Tak dengar. Faham ke tak faham? Faham. Faham. Alright. Good. Okay. Contoh. Ini bukan A ni. B ni. Sorry. Saya tukar. B. Ini B bukan A. B. Soalan B. Betul ke B nya itu? Yes. B. Alright. Contoh B ni nilainya sama juga. 0.3851. Jadi kita ambil kawasan yang itu jugalah. Tetapi dia kata kurang daripada. Z kurang daripada. Bukan lebih. Contoh soalan A tadi dia kata lebih. Tapi soalan B ni kurang. Bermakna kawasan dia kalau kita tengok dalam carta. Dia berada di sinilah. A ni kat situ. Kawasan situ. Bermakna nilai A tu mesti nilai negatif lah. Nilai yang sama tetapi A ni nilai negatif. A adalah negatif 0.292. Sama macam jawapan soalan A tetapi soalan A ni positif, soalan B ni negatif. Sebab kita sedang mencari nilai yang sama iaitu 0.3851 daripada jadualnya. Hanya nilai A tu kita transfer ke negatif sebab dia kata kurang daripada dan nilainya adalah kurang daripada 0.5. Nilai probability dia, nilai kebarangkalian dia kurang daripada 0.5. Jadi dia sepatutnya berada di sebelah kiri di sini. Jadi untuk jawab soalan macam ni kita kena apply logik. Tidak mungkin A kat sini. Kalau A kat sini dan Z kurang daripada A, maka kita akan dapat nilai yang lebih daripada 0.5. Kita akan dapat nilai ni. Nampak ke highlighter saya tak pasti? Okey. Dia tak boleh pakai. Dia mesti berada di sebelah kiri sahaja. Okey, boleh faham tak soalan B? Faham, cikgu. Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Contoh yang berikutnya. C pula. Okey. Ada cabaran sikit. Dia suruh cari nilai A untuk probability untuk kebarangkalian yang nilainya 0.7851. Ini adalah nilai yang lebih daripada 0.5. Ini satu masalah. Sebab di dalam carta, kawasan yang kita nak cari nilai itu tidak ada pun nilai yang lebih daripada 0.5. Dia hanya nilai daripada 0 hingga 0.5 saja. Yang besar daripada 0.5 tidak ada. So maksudnya dia kata Z ni lebih daripada A. Bermakna nilai A tu pastinya berada di kawasan negatif. A pastinya di kawasan negatif. Sebabkan kawasan dia adalah lebih daripada 0.5. Maknanya dekat sini. Apply logik Apply logik sikit. Kita tengok logiknya. Sebab dia lebih daripada 0.5 dan Z lebih daripada A, maka A mesti berada di ruang negatif. Ini adalah 0.7851. Hanya berapa nilai A tu? Jadi kita kena cari, kita kena tukarkan dia dalam bentuk yang kurang daripada 0.5. Kita kena cari nilai negatif A kat sini. Kita kena cari nilai itu. Jadi itu cabaran dia. Macam mana nak buat? Okey, tengok betul-betul ya. Kita kena cari kawasan, ini apa dia? Ini adalah kawasan P, Z yang lebih daripada negatif A. Ingat A ni adalah nilai yang negatif. Jadi bila A tu negatif, dinegatifkan sekali lagi, dia jadi positif lah.
A negatif, kemudian kita negatifkan sekali lagi. Jadi eventually nilai di sini akan jadi positif. Okey? Sebab nilai A itu sendiri adalah nilai negatif. Nilai A itu ialah A adalah negatif. Nilai A itu adalah negatif. Jadi P, kita nak cari P, Z lebih daripada negatif A. Iaitu kawasan di sebalik sana itu ialah apa? Ialah 1 tolak 0.7851. Jadi kita guna kalkulator lah. 1 tolak 0.7851 iaitu 0.2149. Yes. Okey. 0.2149. Okey, setakat sini boleh faham lagi tak? Sekejap cikgu. Alright. Ambil masa. Tak mengapa. Okey, faham cikgu. Ada siapa-siapa lagi yang nak spend time ataupun nak tanya? Atau semua dah faham? Faham cikgu. Faham je, faham. Alright. Jadi kita cari 0.2149 ataupun lebih sedikit, 0.2149. Kita ada satu sini 0.2148. Tapi dikurang sedikit. Kita kena ambil yang sini lah. 0.2177. Nak dapat 49 tu macam mana sekejap. Guna kalkulator sekejap. Kalau nak dapat 0.2149 tu macam mana? Jadi kita ambil 0.2177 tolak 0.2149. Kita kena cari, silap. 0.2149. Kita kena cari nilai 28. Okey, 28 pun tak ada. Yang ada 27 kat sini. Bermakna A, saya nak ambil yang mana Saya nak ambil sebab dia boleh jadi dia boleh jadi Z ni boleh jadi apa? Z ni boleh jadi apa dia 0.7 boleh jadi 0.789 ataupun Z boleh jadi 0.790. Mana satu nak pilih pun tak apa. Sebab dia lari 1 point saja, iaitu 0.001 saja. Saya ingat saya pilih yang ni lah. Okey. Dua-dua pun boleh lah pakai. Sebab apa? Sebab P Z lebih 0.789 ni ialah sama dengan 0.2150. Kalau P Z lebih daripada 0.7990 ni lah adalah sama dengan 0.2148. 49 kita tak dapat. Jadi kita kena pilih satu lah. Saya pilih yang ni lah. Saya pilih Z lebih daripada 0.790. 0.2149. Okey. Bermakna nilai negatif A adalah sama dengan itu. Bermakna negatif A ialah bukan negatif 9 tetapi negatif A. Saya betulkan. Negatif A ialah 0.790. Bermakna A adalah bersama dengan negatif 0.790. Jadi dapatlah nilai A. Alright. Macam mana? Boleh faham tak tu? Ada nak tanya? Ataupun kalau kita tulis A sebagai negatif 0.789 pun diterima jawapannya. Boleh faham ke tak tu? Sekejap je.
Tengah Proses. memahami. Cikgu, Ya. kan kita nak cari dalam jadual ni yang hampir dengan 0.2149. Ya, betul. Macam mana nak cari banyak nombor? Dia ada 2 nombor sebab kita tak dapat nilai yang exact. Kita tak dapat nilai yang betul-betul. Yang kita dapat daripada jadual hanya ada 2 jawapan yang dekat. Ini saja, 2.2150 iaitu P bersama dengan 0.789 ataupun 2.148. Jadi kita pilihlah salah satu, tak mengapanya sebab dua-duanya pun lebih kurang sama saja. Kita tak dapat satu yang betul-betul exact, kita pilih satu. Jadi saya pilih 0.790. Begitu je lah. Oh, okey cikgu. Alright. Dah faham you? Faham. Ada siapa lagi yang tak faham, nak spend masa lagi atau ada soalan apa nak tanya? Faham cikgu. Faham ya? Okey. Nanti buat latihan nanti akan dipaksa untuk faham jugalah. Okay, saya teruskan. Dia ada berapa soalan tadi entah. Kita go through D pula. Dia keep giving you more and more challenges. This time dia nak nilai A apabila Z ni di antara negatif 0.1 ke nilai A dan nilai kebarangkalian dia ini dia. Jadi jangan cepat-cepat kalut. Pertama sekali untuk memudahkan kerja kita cuba lakarkan kawasan dia. Okey, negatif 0.1 dekat sini. Mana A ni adalah di sebelah kanan negatif 0.1. Dan saya jangka dia ada di sebelah positif. Okey. Saya jangka dia sebelah positif. Mungkin tak betul, mungkin jangkaan saya tak betul. Tetapi sebab nilai negatif 0.1 tu tersangat rapat dengan paksi Y. Jadi untuk kawasan yang sangat kecil itu dia kawasan luas tu must be really small lah. Not as big as 0.3851. So saya jangkakan di sebelah kanan A ni. Jadi kawasan kita nak cari adalah di sini. Okey. Ada kemungkinan A di sebelah kiri, ada kemungkinan Tapi saya agak dulu dia sudah ada sebelah kanan. Sekiranya situasi dia sebegini ini negatif 0.1, A ada kat sini. Ini boleh jadi juga berlaku sini, boleh berlaku juga begini. Sekiranya ini adalah 0.3851. Tetapi disebabkan nilai kecil sangat 0.1 daripada 0, saya agak di sebelah kanan lah. Okey, jadi inilah dia kawasan 0.3851. Okey, itu challenge yang pertama. Kita lukis gambar rajah. Apabila kita lukis gambar rajah, jadi kita lebih mudah untuk berfikir macam mana kita nak dapat kawasan tu. Jadi kita kena translatekan dia kepada bentuk satu lagi. Kita bentuk dia bentuk begini, satu tolak tolak apa? Ini 0.5. Tolak 0.1. 0.1 kat sini. Sorry. Allah. Lalu saya silap tekan. Mana dia ni? Okey, tolak kawasan ini. Dan tolak satu lagi kawasan A pula. Tolak sini pula. Jadi complicated sikit lah. Ini satu tolak. Satu tolak ini, satu tolak itu. Ini P Z lebih daripada 0.1 dan ini adalah P Z lebih daripada A. Jadi satu tolak P Z lebih 0.1 tolak P Z lebih daripada A.
Ini akan dapat 0.3851. Okey, setakat ini siapa boleh faham? Sebab kawasan ini informasi yang paling kritikal untuk kita jawab soalan ini. Kalau tak dapat part ini memang tak boleh cari jawapan. Ada yang tak faham tak? Ada yang nak masa untuk berfikir? Faham cikgu. Okey, faham Ada siapa-siapa yang nak masa tak? Atau ada soalan, nak tanya soalan tak? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey Alright. Jadi sekarang ni kita tengok kebarangkalian untuk Z lebih daripada 0.1. Okey, kalau 0.1 tak susah. Dekat sini saja. Iaitu nilai ni. Alright. Jadi 0.4602. Tolak P Z lebih daripada A adalah bersama dengan 0.3851. Alright. Sekarang apa yang perlu saya buat? Saya kena pindahkan ini. Yang ini ke sebelah kiri dan yang lain ke semua sebelah kanan. Kita nakkan berdalam bentuk apa? Kita nak bentuk dia begini. P Z lebih daripada A nilainya berapa? Jadi nilai dia ialah 1 tolak 0.4602 tolak 0.3851. Jadi kita guna kalkulator. Setakat ini siapa yang tak faham? Faham cikgu. Faham Faham Okey. Harap-harap faham lah. Faham cikgu. Okey. Good. 1 tolak 0.4602 tolak 0.3851 iaitu 0.1547. Okey. 0.15447 bukan 74. 47. Jadi baru kita cari dalam ni 0.1547. Carilah nilai yang terdekat sekali. 0.547. Okey, ni 39, ini 62. Jadi kita kena pilih 62 lah. Kita kena pilih 62 tetapi kena tolak berapa? Sekejap Kita kena tolak berapa tu? 62 ke 47. Kita kena tolak 14 kan? Sekejap Tulis sekejap. 0.1562. Kalau tak boleh nak corangak, guna kalkulator. 0.1562 tolak 0.1547. Jadi kena tolak 15. Kita kena tolak 0.115 tolak 0.0015. Dia tengoklah ada tak 15, ada tak 15. Oh, 15 tak ada. 15 di antara 14 dan 16. Jadi kita boleh pilih lah antara 6 atau 7. 6 atau 7 kita boleh pilih. Okey. Jadi saya pilih 6 lah. Mana-mana pun tak apa. Jadi A, alamak saya nak tulis mana, ruang dah tak ada. Jadi A saya letak sini bersama dengan 1.016 1.016 dapat A. Itu jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Ada apa nak tanya? Kalau nak jawab 1.017 pun boleh. Sebab dia agak rapat agak rapat. Alright, faham cikgu. Faham cikgu. Soalan ni anggaran je ke? Kalau dia macam jawapan dia last memang jawapan anggaran je. Yang last kita kena ambil mana yang paling rapat. Dia antara 14 dengan 16. Tengok sini balik Antara 14 dengan 16. Mana satu yang paling dekat dengan 15?
Dua-dua pun berdekat dengan 15, betul tak? Okey. Kalaulah contohnya yang 14 ni bukan 14, katakanlah 13. Antara 13 dengan 16, tentulah 16 lebih rapat dengan 15. Jadi ambil lah nilai 7. Tapi disebabkan 14 dengan 16, dua-duanya pun equally rapat dengan 15. Jadi kita pilihlah 6 atau 7. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey? Boleh Hopefully. Boleh juga, boleh. Boleh juga. Alright, saya teruskan. Soalan E. Alright. Soalan ni dia menambahkan pening. Menambahkan pening lagi. Alright. Sekarang ni Z di antara A 2.1. Nilai dia lebih daripada 0.5. Kita lukis saja dulu. 2.1. Dan Z antara kurang daripada 2.1. Dan A, disebabkan nilai 0.86 ni besar, saya agak A di sebelah kiri. Boleh jadi juga sebelah kanan boleh jadi. Tapi saya agak dia di belah kiri lah. Itu kena guna judgement sikit lah. In the end mungkin kita nak check balik sama ada kita punya betul ke tak. Alright. Katakanlah A di sebelah kiri. Okey, jadi kita nak kawasan itu, kawasan berlorek itu, bermakna itu adalah nilai 1 tolak apa? Tolak ini A tolak P, Z lebih daripada A, dan tolak lebih daripada 2.1. Macam tu. Okey. Jadi ni adalah 1 tolak P Z lebih daripada A tolak P Z lebih daripada 2.1 bersama dengan 0.8633. Okey, sampai ke sini semua faham? Okey, faham cikgu. Faham Tak ada soalan Okay, jadi 1 tolak P Z lebih daripada A. Kita tengok Z lebih daripada 2.1 ni nilainya berapa? 2.1. Tak susah Ini dia nilai dia. Okay. So, tolak 0.0179 sama dengan 0.8633. Jadi kita nakkan nilai P Z lebih daripada A. Ini adalah bersamaan dengan 1 tolak 0.0179 tolak 0.8633. Iaitu berapa? Oh, ada benda yang saya silap sedikit. A itu adalah nilainya negatif. Oh, saya kena betulkan sedikit. Saya kena betulkan. Ada benda yang tak betul. Ini bukan lebih daripada A, tetapi ini adalah negatif A ni. Lebih daripada negatif A. Semua ni kena tukar. Lebih daripada negatif A. Lebih daripada negatif A. Lebih daripada negatif A. Sebab kita tahu A adalah nilainya negatif. Di sebelah kiri. Kita dah baru transfer saja dia ke sebelah kanan. Jadi itu negatif A. Gitu. Jadi kena betulkan. Okay. Alright. 1 tolak 0.0176 tolak 0.8633. Yes. Betul. Jadi 0.1191. 0.1191. Jadi kita carilah 0.1 9 9 situ pula. Masya-Allah. Saya boleh silap. Dah tengok kat nilai luar lah. Kira tengok nilai kat dalam. Masya-Allah.
0.1191. Ini dekat. Tapi masalahnya dikurang daripada 1191. Jadi kita kena ambil nilai yang ini. Sekejap saya kena check saya punya nombor ni betul tak saya punya bar ni. Macam ada yang tak kena. Sekejap Tengok kalkulator balik. Oh, saya silap tulis patutlah. Kira balik, silap lah tu. Tolak 0.0179. 179 Okey, ada silap kat sini. Itu 9 sebenarnya, bukan 6. Oh, ni bahaya silap-silap ni. Bahaya ni silap. Tolak 0.8633. Okey, betul tak? Okey, betul insya-Allah. 0.1188. Silap lah 88. Okey, jadi cari 0.1188. 1188 inilah. Saya tolak 2. Ni straight forward. Jadi jawapan dia ialah 1.181. Bermakna PZ lebih daripada 1.181 adalah bersama dengan 0.1188. 88 bermakna kita compare lah. Kita compare negatif A dengan ni. Bermakna negatif A adalah bersama dengan 1.181 ataupun A adalah bersama dengan negatif 1.181. Jadi ini dia jawapan dia untuk A. Okey, boleh ikut tak tu? Boleh faham tak? Boleh ikut cikgu. Boleh cikgu. A dia memang negatif cikgu. Nilai A negatif seperti mana yang kita dah tunjukkan di awal-awal tadi Tapi itulah apabila kita cuba cari jawapan, kalau kita dapat match, jawapannya semua match, maknanya memang betul dia negatif lah. Memang betul dia negatif lah. Dia disebabkan nilai dia besar sangat 0.8633 dia tidak mungkin dia berada dekat positif sini. Tidak mungkin. Sebablah kalau kawasan di kat sini kawasan lorik di sini, dia sudah tentu lebih kecil daripada 0.5. Nampak tak? Dia mesti lebih kecil daripada 0.5. Jadi sebabkan dia nilainya lebih daripada 0.5, dia semestinya di sebelah negatif sini. Alright. Kalau tak ada soalan lagi, saya nak teruskan. Okey, ada 4 minit saja lagi. Lepas ni okey, dia bagi kau opening lagi sekali Ada modulus. Ada modulus. Okey. Modulus kurang daripada A. Kurang daripada A. Maknanya apa tu? PZ kurang daripada A dan bertindang dengan PZ yang lebih daripada negatif A. Saya pun kena fikir sekejap ni. Yes. Ataupun sebenarnya dia kata macam ni lah. Negatif Z tu lebih daripada A. Negatif Z tu kurang daripada A. Negatif Z tu kurang daripada A. Tetapi sebab kita nak tukarkan Z tu jadi positif, so kita padamkan nilai negatifnya, kita letakkan nilai negatif tu pada A. Dan apabila kita switchkan itu, kita kena switchkan juga tanda dia. Jadi sebegini. Ataupun dalam arti lain, dia sebenarnya ialah negatif A kurang daripada Z kurang daripada A. Ini adalah 0.4742. Okey, setakat sini boleh faham? Boleh faham Faham cikgu? cikgu.
Okey, jadi kita mark ke dalam graf. Ini A. Ini negatif A. Jadi macam mana nak cari? Nak cari dia senang saja. Itu adalah sama juga dengan satu keseluruhan dia. Satu tolak A P Z lebih daripada A darab dengan 2. 2 kali. Dan kita dapatlah jawapan dia. Maknanya sekarang ni 1 tolak 2 P Z lebih daripada A adalah bersamaan dengan 0.4742. So 2P Z lebih daripada A adalah bersama dengan 1 tolak 0.4742. Ataupun P Z lebih daripada A ialah 1 tolak 0.4742 bahagi 2. Iaitu berapa? Satu tolak 0.4742. Okey, bagi 2. 0.26 2629. 0.2629. Jadi kita carilah. 0.2629. 0.26 0.2629. 2629. Oh, 2629 dekat sini. Okey, 2643 0.2643 tolak 0.2629. Jadi kena tolak berapa? 14. Okey, saya note down situ. 14. 0.2643 tolak 0.0014. Jadi ada dah 14 kat sini. Okey, 14 tidak ada exactly, tetapi ada 13 dan 16. Mana satu yang lebih dekat dengan 14? 13. 13 of course. Jadi 16 tu kita jangan ambil lah. Okey, bermaksud nilai yang kita cari ialah 0.634. 0.634. Itu dia. Jadi A adalah bersamaan. Jadi P adalah Z lebih daripada 0.634 adalah bersamaan dengan 0.2629. Ataupun dalam kata lain, A adalah bersamaan 0.634. Gitu. Okey, boleh faham tak? Faham cikgu. Kejap je. Okey. Take your time. Okey, faham cikgu. Faham Okey, itu adalah contoh yang terakhir. Jadi, ada lagi contoh selepas ni. Tapi kita tak ada masa dah. Sekarang dah pukul 5 lebih. Contoh 20, 21. Jadi kita buat latihan mana yang berkaitan. Nombor 1 tak boleh. Kita tak cover lagi. Sekejap saya tengok. Tak boleh. Nombor 2 kita buat tadi. Nombor 4. Nombor 5 apa dia? Nombor 5 tak boleh lagi. Nombor 4. Nombor 6 tak boleh. Nombor 6 tak boleh. 7 pun tak boleh. 8 pun tak boleh. Jadi buat nombor 4 sebagai homework. Okey, nombor 4 ni sebagai homework. Jadi kita sambung next session. Hari apa? Hari Rabu Rabu cikgu. Rabu cikgu. Okey, kita jumpa hari Rabu ya. Okey, setakat itu saja. Nombor 4 ni homework ya. Ada 2 soalan saja, tak banyak. Okey cikgu. Alright ya. Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Cikgu. Sama-sama. All the best.